Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Nazri bin Ahmad yang di-Pertua PIBG, barisan guru penolong kanan, guru-guru dan seterusnya, kepada semua ibu bapa dan murid-murid yang saya kasih sekalian. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan satu taklimat berkaitan dengan garis panduan pengoperasian sekolah 3.0 sempena pembukaan sekolah pada bulan Oktober 2021 nanti. Jadi untuk makluman semua, Negeri Sembilan sekarang ini telah memasuki pelan pemulihan negara fasa 4. Justru pembukaan sekolah daripada prasekolah hingga ke tahun 6 akan dibuka secara berperingkat. Ya. Jadi untuk makluman semua, prasekolah akan dibuka pada 4 Oktober 2021 hari Isnin dengan kehadiran 100% murid lah, ya. Bagi tahap 1 akan dibuka pada 18 Oktober 2021 hari Isnin dan tahap 2 pada 1 November 2021 juga pada hari Isnin. Jadi kehadiran murid untuk murid aliran perdana tahun 1 hingga tahun 6 ialah secara penggiliran 50% mengikut minggu. Maknanya sekiranya kelas anak kita selama 40 orang, minggu pertama 20 orang sahaja yang hadir. Manakala minggu kedua 20 orang lagi murid yang hadir, ya. Jadi ketika murid-murid yang hadir kumpulan pertama, contohnya pada minggu pertama hadir, murid-murid yang tidak hadir perlu melaksanakan PDPR, ya. Tetapi pelaksanaan PDPR mereka tidak sama seperti sebelum inilah, ya, secara online bukan macam tu, ya. Jadi apabila sekolah dibuka nanti, murid yang hadir ke sekolah kumpulan pertama pada minggu pertama tersebut akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah seperti biasalah, ya, ketika bersemuka seperti biasalah, ya. Manakala murid yang tidak hadir, mereka akan melaksanakan PDPR dengan membuat semakan, ulang kaji ataupun pembacaan ringkas berkaitan dengan topik yang diajar kepada murid-murid kumpulan 1 di sekolah. Okey. Kemudian pada minggu kedua, ya, pada minggu kedua kumpulan 1 akan melaksanakan PDPR. Okey. Dan apa yang mereka perlu lakukan ketika di rumah, mereka akan belajar secara kendiri dengan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru, sama ada dalam buku latihan, buku kerja ataupun dalam modul yang disediakan berkaitan dengan topik yang dipelajari sebelum ini di sekolah pada minggu pertama tersebut, ya. Kemudian untuk murid kumpulan 2 pada minggu kedua, mereka akan hadir ke sekolah lah, dan mereka akan mengikuti PDP, pengajaran pembelajaran sebagaimana yang diikuti oleh murid kumpulan pertama pada minggu sebelum tu, sama saja. Okey. Dan pada minggu ketiga mereka pula yang akan membuat latihan, ya, ulang kaji ke, ya, tugasan yang diberikan oleh guru berdasarkan buku latihan ataupun buku kerja ataupun modul yang disediakan, dan begitulah seterusnya, ya. Begitulah seterusnya. Jadi berkaitan dengan itu juga, sesi persekolahan dilanjutkan, ya, untuk tahun 2021 ini hingga ke bulan Februari, ya. Manakala sesi untuk persekolahan 2022 nanti akan dibuka bermula bulan Mac tahun 2022, ya. Jadi selagi tidak ada apa-apa makluman berkaitan dengan perubahan kaedah pembelajaran murid-murid, kaedah ini akan diteruskanlah, ya, sampai ke akhir sesi persekolahan 2021, ya. Itu berkaitan dengan pembelajaran anak-anak kita lah, ya. Kemudian berdasarkan pembukaan sekolah, ya, pada bulan Oktober ini, ya, beberapa SOP tambahan akan diperkenalkanlah. Yang pertama sekali ialah pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan kepada semua murid pada setiap masa, ya. Dengan pelitup muka berganda adalah sangat digalakkan. Okey.
Kemudian pemakaian pelindung muka, ya, yang penuh tu dengan plastik tu, ya, sangat digalakkan. Okey, yang ketiga, murid bergejala tidak dibenarkan hadir, dan sekiranya lah, ya, kadang-kadang di rumah anak-anak kita ni tak ada apa-apa masalah, ya. Tiba-tiba apabila berada di sekolah, masa itulah, ya, ada beberapa gejala, ya, seperti batuk, sesama dan sebagainya, ya, kita akan asingkan, ya, dalam bilik isolasi anak-anak ini, dan kita akan membuat ujian COVID-19 lah dengan menggunakan kit yang dibekalkan oleh pihak KPM, ya. Dan sekiranya anak kita negatif seperti biasa, kita akan panggil ibu bapa supaya menjemput anak-anak inilah, ya, balik, ya. Tetapi sekiranya positif, ya, kita akan membuat rujukan kepada pihak kesihatan, ya, dan ibu bapa juga perlu mengambil anak, ya, untuk mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak kesihatan, ya, sama ada terus ke hospital, ya, ataupun mengikuti kuarantinkan diri di rumah, ya. Okey, itu berkaitan dengan SOP tambahan lah, ya. Kemudian ada juga berlaku diperkenalkan, ya, kelonggaran SOP, ya. Yang pertama sekali ialah murid-murid boleh berpakaian kemas dan sopan, ya, dengan pakaian biasa. Sekiranya pakaian seragam di rumah itu, ya, pakaian seragam sebelum ini tidak muat lagi lah, ya, tak sesuai digunakan lagi, boleh memakai pakaian biasa tapi dengan syarat kemas dan sopan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakhadiran anak-anak ke sekolah tidak dianggap satu kesalahan disiplin, ya, selagi ibu bapa memberi pemakluman secara bersurat kepada guru-guru lah, ya. Jadi kalau anak kita tak hadir, kadang-kadang ada sebab-sebab yang tidak sepatutnya, ya, ialah, tapi sebaik-baiknya kita galakkanlah anak kita hadir ke sekolah, kan. Tapi sekiranya atas alasan-alasan yang biasa saja, ya, tidak menjadi kesalahan disiplin, ya, dengan syarat ibu bapa perlu menghantar surat pemakluman lah kepada guru kelas, ya. Dan seterusnya ialah SOP biasalah, ya. Dan saya rasa satu tanggungjawab untuk saya mengingatkan kembalilah, ya, untuk peringatan, ya, dan pelaksanaan oleh anak-anak kita ketika mereka hadir ke sekolah, ya. Yang pertama sekali, ibu bapa pastikan anak menjaga dan mengamalkan kebersihan diri di rumah lah, ya. Itu yang pertama lah. Kemudian pastikan anak sehat dan tidak bergejala sebelum ke sekolah, ya. Sekiranya anak kita bergejala, tak perlu hadir, ya. Yang kedua, sekiranya anak kita ada kontak rapat, ya, ada ahli keluarga yang kontak rapat lapisan pertama ataupun ada ahli keluarga yang positif COVID-19, ya. Jadi anak kita tidak perlu hadir ke sekolah lah, ya. Laksanakan kuarantin diri di rumah saja, ya. Kemudian pastikan bapa menasihati anak supaya menjaga penjarakan fizikal dan tidak bersentuhan lah ketika mereka berada di sekolah. Ibu bapa pun perlu ingatkan, ya. Guru-guru di sekolah ingatkan, jadi ibu bapa juga perlu ingatkan juga, ya. Kemudian pastikan anak memakai pelitup separuh muka sebelum mereka pergi ke sekolah lah, ya. Jadi kita perlu sediakan dan pastikanlah, ya, anak kita memakai pelitup separuh muka, ya. Seterusnya, murid akan menjalani imbasan suhu, ya, di pintu pagar sekolah. Jadi seperti biasalah, ya, sekiranya suhu murid melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka tak dibenarkan masuk ke sekolah lah, ya. Kemudian murid perlu mengikuti laluan yang ditetapkan oleh sekolah, ya, untuk masuk ke kelas. Seterusnya, murid perlu mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Murid perlu menjalankan sanitasi meja dan kerusi selepas mereka selesai melaksanakan PDPC. Oleh itu mereka dikendaki membawa sapu tangan lah, ya. Jadi sebelum balik nanti guru mata pelajaran akan membuat semburan di permukaan meja dan juga kerusi murid-murid, dan murid-murid dikendaki
mengelaplah meja dan kursi mereka. Seterusnya, mata pelajaran PJK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, berjalan seperti biasa dan murid dikehendaki berpakaian sukan sekiranya hari-hari tersebut ada subjek PJK Bagi aktiviti ko-kurikulum dan sukan secara bersemuka tidak dibenarkan Kemudian murid tidak dibenarkan berkongsi alatan dan makanan. Murid hanya dibenarkan makan di dalam kelas pada waktu rehat dengan menggunakan sudu dan garfu murid tidak dibenarkan makan menggunakan tangan kerana sinki disediakan di luar kelas dan untuk mengelakkan masalah sisa makanan yang boleh mencemari kawasan sekolah. Jadi untuk itu murid dikehendaki makan menggunakan sudu dan garfu Kemudian ibu bapa digalakkan menghantar dan mengambil anak, maknanya sekiranya tidak ada tidak ada kemudahan, ibu bapa bolehlah menggunakan khidmat van ataupun bas sekolah Kemudian ibu bapa juga diminta menjemput dan menghantar anak mengikut waktu yang sesuailah sesi pagi seperti biasalah PDP bermula pada pukul 7.30, jadi sebaiknya setengah jam sebelum kelas bermula ibu bapa telah menghantar anak-anak ke sekolah Kemudian waktu balik sesi pagi Isnin hingga Selasa pukul 1.30 tengah hari, hari Rabu hingga Khamis pukul 1 tengah hari manakala hari Jumaat murid-murid akan balik pada pukul 12 tengah hari. Kemudian bagi sesi petang, kelas akan dibuka pada pukul 12.30 tengah hari Isnin hingga hari Khamis manakala murid akan balik pada pukul 6 petang, kecuali hari Jumaat kelas dibuka pada pukul 2.30 petang. Jadi murid kena masuk ke kelas sebelum pukul 2.30 petang dan waktu baliknya sama pukul 6 petang Kemudian bagi kelas kafa kita masih belum putuskan lagi bilakah pelaksanaannya. Walau bagaimanapun ibu bapa akan dimaklumkan dari masa ke semasa berkaitan dengan pembukaan kelas kafa nanti Begitulah antara SOP yang saya ingatkan kepada ibu bapa supaya murid-murid dapat mematuhilah SOP yang ditetapkan bagi memastikan perjalanan persekolahan kita anak-anak kita berjalan dengan lancarlah selamat. Seterusnya berkaitan dengan tanggungjawab murid Jadi murid perlu ada tanggungjawablah untuk memastikan pembelajaran mereka berjalan dengan lancar. Yang pertama sekali, murid perlu hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang telah disediakan. Yang kedua, pastikan murid-murid mendapat bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru ketika mereka melaksanakan PDP di sekolah dan apabila mereka melaksanakan PDPR pada minggu berikutnya mereka perlulah mendapat bahan tugasan dan penjelasan daripada guru berkaitan dengan tugas mereka tersebut Perkara yang ketiga, murid perlu merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru ketika PDPR pada minggu PDPR maknanya kita tidak ada lagi jadual untuk pelaksanaan PDPR secara online. Maknanya murid rancang sendiri untuk mereka menyelesaikan tugasan ataupun aktiviti yang dibekalkan oleh guru Perkara yang keempat, tugasan yang dibekalkan oleh guru tersebut perlu diselesaikan dan dihantar ketika minggu mereka datang ke sekolah nanti Jadi bila dah pergi ke sekolah nanti minggu hadapannya, pastikan tugasan tersebut selesailah yang dan dihantar kepada guru
Perkara yang kelima, membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Jadi itu tanggungjawab murid lah, ya, sentiasa bersedia lah, ya, untuk minggu PDPR minggu berikutnya. Kemudian tanggungjawab ibu bapa. Jadi ibu bapa juga perlu memastikan lah, ya, perlu bertanggungjawab bagi memastikan anak-anak, ya, kita mempelajari pelajaran yang sempurna lah, ya. Yang pertama, ibu bapa perlu memastikan anak hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, memastikan anak melaksanakan tugasan PDPR secara kendiri yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, membantu anak mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Yang keempat, bapa perlu berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat berkaitan pembelajaran anak mereka lah, ya. Yang kelima, ibu bapa perlu sentiasa menyokong pembelajaran anak dengan memberi bimbingan dan motivasi. Yang terakhir sekali, ibu bapa perlu memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, ya. Maknanya perlu sentiasa membaca maklumat ataupun info, ya, yang disampaikan, ya, oleh pihak sekolah, oleh guru-guru melalui grup WhatsApp masing-masing lah, ya. Jadi saya harap pelaksanaan ataupun penerangan berkaitan dengan garis panduan pengoperasian pembukaan sekolah, ya, pada Oktober 2021 ini, ya, tapi untuk tahap 2 1 November lah, ya. Diharap ibu bapa memahaminya dan pastikanlah, ya, anak-anak kita hadir ke sekolah melaksanakan SOP yang telah ditetapkan itu. Okey. Jadi sebarang perubahan, ya, berkaitan dengan persekolahan anak-anak kita, pihak sekolah akan sentiasalah, ya, melakukan dari semasa ke semasa. Saya rasa itu saja taklimat saya, dan sekiranya ada apa-apa kelemahan, ya, atau kesalahan, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.